Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Semua pihak bertanggungjawab memupuk penggunaan bahasa Melayu yang betul dan beradab. Seminar Agri Makanan Halal Brunei Korea peluang berharga mengukuhkan pemahaman dalam sektor halal. Pengurniaan 300 anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara mencerminkan keprihatinan dan pemedulian Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Brunei Darussalam. Kepribadian Baginda sebagai Raja berjiwa rakyat terserlah apabila sektor pendidikan dan teknologi turut menjadi tumpuan lawatan. Sorotan Raja Prihatin Rakyat Sejahtera mengimbas detik-detik penganugerahan anak kunci dan lawatan ke beberapa buah institusi pendidikan, teknologi dan penerima anak kunci rumah. Hamba kepada hati yang bernaung dan berlindung di bawah naungan. Alhamdulillah, sangat teruja sebab rumah ini selesa untuk anak-anak membesar. Ini bukti pemedulian Baginda kepada kesejahteraan rakyat. Ingin menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Dulia yang Maha Mulia di atas pengurniaan yang sangat bermakna bagi kami sekeluarga. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.
Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP dan Jurudong Park Medical Center JPMC menandatangani 3 perjanjian berkaitan dengan perancangan pemindahan operasi dan pengurusan pusat kesihatan penaga kepada JPMC. Peralihan tersebut bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan berterusan kepada pengguna sedia ada dan masyarakat yang lebih luas selari dengan Maklumat Wawasan Brunei 2035. Majlis penandatanganan berlangsung di Pusat Kesihatan Panaga. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif JPMC. Menandatangani bagi pihak JPMC, Dayangku Hajah Dewi Sarwani binti Pengiran Haji Sarpudin, Pengurus Pelaburan Kanan Darussalam Assets Sendirian Berhad, selaku ahli lembaga JPMC. Manakala BSP diwakili oleh Johan Athema, pengarah urusannya. Cara yang paling efektif terhadap keberkesanan penggunaan bahasa Melayu ialah diri individu itu sendiri, iaitu menggunakan dan berusaha menimbulkan rasa hormat terhadap bahasa Melayu dengan menjadikannya sebagai bahasa ilmu, dinikmati dan dikembangluaskan sebagai satu bahasa yang menjadi perpaduan disegani malahan dipelajari. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, sebagai bahasa rasmi negara Brunei Darussalam yang termaktub dalam perlembagaan, bahasa Melayu perlu diletakkan pada kedudukan utama dalam kehidupan, sekaligus mendukung hasrat kerajaan untuk memartabatkan, memelihara dan mendaulatkan bahasa Melayu agar ia terus kekal sebagai identiti dan jiwa bangsa serta teras kedaulatan negara. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menekankan perkara tersebut semasa Majlis Sambutan Bulan Bahasa 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Adalah menjadi tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan bagi semua pihak untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu yang betul dan beradab. Sedari awal lagi dengan menjaring, membezakan dan menyikapi bahasa Melayu itu sendiri dengan cara yang baik. Meskipun media sosial atau platform digital merupakan medium peribadi atau hak individu, tetapi pengguna hendaklah bijak menggunakan medium ini sebagai wahana beretika bagi menyampaikan mesej dan memastikan maruah bangsa terpelihara. Terdahulu penyampaian ikrar Bulan Bahasa oleh 16 orang penuntut daripada Institut Kemuda, Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan dan Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa. Majlis diselajurkan dengan pelancaran 5 buah buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wacana Bahasa, Bahasa Jiwa Bangsa yang berkonsepkan forum ilmu juga antara pengisian sambutan. Kita lihat ini bukanlah satu perbincangan yang Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah selaku penganjur bersama Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026 mengadakan majlis resepsi sempena persidangan berkenaan. Majlis berlangsung semalam di Dewan Anaura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pengisiannya penyampaian anugerah kecemerlangan Fikra sesi 2023-2024 dan sesi 2024-2025 kepada para pemenang yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Juga hadir Dr. Daeng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Persidangan antarabangsa khidmat masyarakat dan pemerkasaan komuniti diteruskan lagi hari ini dengan forum persidangan khidmat masyarakat.
Forum berlangsung pagi tadi di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Forum antara lain membincangkan kepentingan khidmat masyarakat sebagai wadah membina ummah yang prihatin, berilmu dan bertanggungjawab. Ahli panel forum terdiri daripada tokoh dan pengamal dalam bidang khidmat masyarakat, pendidikan, kebajikan dan pembangunan komuniti. Forum diharapkan dapat menjadi platform wacana ilmiah bagi membincangkan secara lebih mendalam kepentingan khidmat masyarakat dalam memperkasa komuniti. Hari kedua persidangan antarabangsa khidmat masyarakat dan pemerkasaan komuniti 2026 juga diisikan dengan program khidmat masyarakat yang melibatkan pembentang dan peserta persidangan dari dalam dan luar negara. Program dilaksanakan secara serentak di 3 lokasi iaitu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Semata Brunei dan Kampung Bolkiah A, Mukim Limau Pas. Program memperkukuh budaya kesukarelawanan, menggalakkan pembelajaran berasaskan khidmat masyarakat serta memperluaskan jaringan kerjasama antara institusi pengajian tinggi, organisasi masyarakat dan komuniti setempat. Pelaksanaan program memberi peluang kepada peserta memahami keperluan masyarakat secara lebih dekat serta mengaplikasikan ilmu, kepimpinan, komunikasi dan nilai empati dalam situasi sebenar. Cuaca negara diramal aktif bermula esok. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Hal Ehwal Agama dan pihak berkuasa makanan Brunei Darussalam bersama Kedutaan Republik Korea di negara ini menganjurkan bersama Seminar Agri Makanan Halal Brunei Korea. Seminar memberi peluang kepada peserta bertukar-tukar pandangan dan membincangkan kepentingan bersama dalam sektor agri makanan halal. Seminar menghimpunkan para pegawai, wakil industri dan pakar halal dari kedua-dua negara menandakan seminar dwibahasa pertama yang khusus untuk sektor agri makanan halal antara kedua-dua negara. Seminar berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dalam ucapan alu-aluan, Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, menyatakan seminar tersebut menyediakan peluang berharga bagi kedua-dua negara bertukar-tukar pengetahuan dan mengukuhkan persefahaman bersama dalam sektor halal. Pengisian seminar pembentangan oleh beberapa pakar yang meliputi sistem pensijilan halal, perkembangan industri halal dan peluang pasaran. Forum Belia Pengubah Lautan Masa Depan berakhir petang tadi dengan tema Gelombang Biru Seterusnya, Peluang-Peluang Belia, Inovasi dan Lautan menumpukan kepada bagaimana para belia boleh membantu membentuk masa depan kemampanan lautan, inovasi marin dan ekonomi biru negara Brunei Darussalam. Forum yang dihadiri 180 peserta dari negara Brunei Darussalam dan ASEAN Plus 3 direkan di Universiti Brunei Darussalam. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Program selama 2 hari memberikan pendedahan kepada kerjaya lautan dunia sebenar melalui pembelajaran terbuka di beberapa pertubuhan maritim, di samping sesi mengenai kepimpinan dan melalui taklimat.
Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga September 2026. Pada pukul 11.45 pagi waktu tempatan hari ini, taufan Bavi dikesan di kawasan lautan Pasifik sekitar 3,000 km jauh dari negara Brunei Darussalam dan diramalkan bergerak ke arah barat laut. Taufan Bavi dijangka secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam dengan membawa hujan berpetir beserta angin kencang sekali-sekala. Keadaan cuaca aktif dijangka bermula esok hingga Jumaat. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 55 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala perairan Brunei, keadaan laut secara amnya berombak diparas sedikit kesederhana dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.5 meter. Keadaan ombak dijangka meningkat ke paras bergelora dengan ketinggian ombak sehingga 2.5 meter bermula Khamis ini hingga Sabtu. Orang ramai, para pemandu dan pelaut dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Jabatan Bomba dan Penyelamat semalam menerima panggilan kecemasan mengenai satu kebakaran rumah di Jalan Semaun Seria. Jabatan berkenaan mengerahkan 10 anggota bomba dari Balai Bomba Seria yang turut dibantu oleh anggota dari Balai Bomba Kuala Belait dan pasukan Bomba Shell. Sampai di lokasi kejadian didapati api besar meranapkan keseluruhan rumah yang diperbuat daripada kayu dan kebakaran turut merebak di sebahagian daripada rumah berdekatan. Dalam kejadian tersebut, seorang kanak-kanak perempuan ditemukan rentung dan pihak bomba mengesahkan kanak-kanak berumur 9 tahun itu ditemukan di kawasan tingkat bawah rumah pagi tadi. Kebakaran juga melibatkan seorang warga emas berusia 72 tahun yang melecur di bahagian tangan dan mangsa segera dikejarkan ke Hospital Suri Seri Begawan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bagi kebanyakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME, mendapatkan kawangan bukan sekadar sama ada diberikan kemudahan kawangan. Perusahaan tersebut kerap memerlukan panduan lebih jelas mengenai kemudahan yang bersesuaian, kelayakan dan berdepan dengan institusi kawangan dengan penuh keyakinan. Bagi membantu menangani halangan tersebut, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei mengadakan taklimat solusi perniagaan bertema membiayai pertumbuhan melalui kawangan perbankan. Acara diadakan di bangunan reka bentuk dan teknologi Anggrek Desa. Lebih 20 pengusaha MSME dan persendirian dari ekosistem perusahaan LKEB mengikuti taklimat yang menghubungkan mereka dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Bank Baiduri, Bank Usahawan dan Perbadanan Taib. Jabatan Perikanan sedang menjalankan kaji selidik kesedaran dan persepsi orang awam terhadap amalan akuakultur baik Brunei. Kaji selidik tersebut bertujuan untuk mendapatkan pandangan orang awam mengenai tahap kesedaran, persepsi dan kepercayaan terhadap produk akuakultur tempatan yang dihasilkan mengikut amalan akuakultur yang baik. Hasil dari kaji selidik berkenaan akan membantu Jabatan Perikanan dalam memperkukuhkan pelaksanaan penerangan awam serta pembangunan bagi ikan makanan. Jabatan Perikanan memohon kerjasama semua warga perkhidmatan awam untuk turut serta dalam kaji selidik tersebut melalui pautan yang tertera. Kaji selidik hanya mengambil masa sekitar 6 hingga 8 minit untuk dilengkapkan. Semua maklumat dan maklum balas yang diberikan adalah sulit tanpa nama dan hanya akan digunakan bagi tujuan kaji selidik sahaja. Lima warga negara asing ditahan semasa operasi Kakas Bersepadu yang menyasarkan sebuah kamp rumah di Mukim Lumapas. Kesemua individu terbabi didapati melanggar peraturan imigresen iaitu bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara pemeriksaan Jabatan Buruh pula mendapati beberapa kesalahan di bawah Akta Perintah Pekerjaan 2009
Antaranya gagal membayar gaji penuh, gagal memberikan cuti rehat, menempatkan pekerja asing tidak mengikut penempatan kerja dan melanggar syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Semasa operasi kakas yang menyasarkan rumah sewa di Mukim Kilanas pula, 3 warga negara asing ditahan. 2 daripadanya melanggar akta imigresen iaitu tinggal lebih masa di negara ini, manakala seorang lagi melanggar akta pasport iaitu memiliki endorsement yang meragukan di dalam pasport. Kesemua individu terbabi dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Batu 12 dan Batu 15 akan dijalankan pada pukul 9 malam ini. Kawasan terlibat ialah Kampung Tanah Jambu, Kampung Salar, Kampung Sungai Buloh, Kampung Batu Marang, Kampung Kapuk, Kampung Mentiri, Kampung Sabun, Pekan Muara, Pelabuhan Muara, Perindustrian Serasa, Perpindahan Negara Serasa, Kampung Serasa, Tapak Perindustrian Pulau Muara Besar dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki air industri Seria Sungai Bera akan dijalankan esok. Kawasan terlibat industri Seria Sungai Bera dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki booster Bukit Guayan juga akan dijalankan esok bermula 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat Jalan Kecil Guayan dan kawasan sekitarnya. Manakala kerja-kerja penyucian tangki air Batu 3 juga akan dijalankan esok bermula pukul 8 pagi. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Maulana dan kawasan sekitarnya.